So dia kata benda tu bukan orang tu yang minum, tapi ada benda yang minum. Maksudnya orang tu bukanlah diri dia yang sebenar lah. Maksudnya dekat belakang dia ni ada sesuatu. Test mikrofon 1, 2, 3. Test mikrofon 1, 2, 3. Test mikrofon 1, 2, 3. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ni FJ nak ceritakan kepada korang semua berkaitan dengan cerita yang tengah viral sekarang, iaitu filem KKN Desa Penari. Okey, baik. Di mana filem ini pada waktu sekarang ni tengah tular lah berkaitan dengan kes kerasukan di Pawagam dan sebagainya. Jadi adakah cerita movie filem KKN Desa Kenari ini adalah satu cerita yang amat menyeramkan sehingga orang boleh kerasukan di Pawagam dan sebagainya, ataupun ianya adalah sekadar filem yang hype saja untuk tarik orang ke Pawagam kan? Benda tu tular saja nak bagi orang pergi tengok dekat wayang dan sebagainya lah. Jadi atas faktor FJ tengok ramai orang yang share berkaitan dengan kejadian kerasukan di panggung wayang dan sebagainya, FJ telah pun melihat akan filem tersebut pada hari Sabtu yang lepas di GSC Aman Central Alostar. FJ pergi seorang diri saja pada waktu pagi. Jadi apabila FJ melihat filem tersebut, FJ pun tak tahu nak describe dekat korang akan kisah filem tersebut, adakah ianya best ataupun tidak. Itu bergantung kepada sisi pandangan masing-masing, di mana pada FJ cerita itu, jalan cerita dia dan sebagainya agak menarik, cumanya pace filem tu agak perlahan lah. Okay, macam FJ waktu tu lepas daripada jogging pagi tu 6km, so waktu tengok wayang pagi tu rasa macam agak mengantuk sebab pace dia slow, tapi cerita dia sebenarnya, jalan cerita dia agak menarik. So that's why orang kongsikan, ada yang ramai orang menyatakan bahawa cerita tersebut best lah. Tetapi ada juga orang yang komen kata cerita tu biasa-biasa dan sebagainya. Itu bergantung pada pandangan masing-masing. Okey, berkaitan dengan filem tersebut, FJ kalau nak ulas tentang kualiti dan sebagainya, korang boleh tengok lah akan orang yang dah komen akan kualiti filem tersebut, seperti Zavlog. Kemudian berkaitan dengan kisah benar yang berlaku terhadap kisah tersebut di KKN Desa Kenari ni, korang boleh tengok channel-channel storyteller YouTube yang ada, dorang ada ceritakan lah, okey, berkaitan dengan hal sebenar yang berlaku. Cumanya pada episod kali ni FJ tak nak ulas sangat berkaitan dengan best ke tak best cerita ni, ataupun berkaitan dengan cerita sebenar dia dan sebagainya. Okey, apabila FJ tengok filem tersebut, FJ nak ulas berkaitan dengan poin-poin penting yang ada dalam filem tersebut. Adakah kejadian ini boleh berlaku dalam dunia realiti kita, sebab cerita tersebut adalah berdasarkan cerita sebenar lah. Jadi di sini ada beberapa poin yang FJ telah tulis, lebih kurang ada 13 poin. So kita dengar satu persatu akan poin tersebut. Okey, baik, kita pergi kepada poin nombor 1, iaitu salah seorang daripada ahli KKN tu, ada 6 orang kan. Salah seorang daripada ahli tersebut telah mendengar bunyi gamelan apabila beliau mula sampai dekat kampung tersebut. Dia seorang je dengar, orang lain tak dengar. So perkara tu, adakah benda tu boleh berlaku ataupun tidak? Sebenarnya benda ni boleh berlaku, tapi dia tak berlaku kepada semua orang. Dia kebiasaannya yang macam dengar dan sebagainya ni adalah orang-orang yang ada kelebihan tertentu lah. Sama ada dia ada daripada diri dia dan sebagainya, ataupun dia mungkin ada keturunan dan sebagainya. Kebiasaannya orang macam ni dia boleh rasa, boleh dengar dan sebagainya. Tapi bagi orang normal, orang yang tak ada apa-apa gangguan dan sebagainya, dia kebiasaannya tak dengar lah apa-apa. Okay, situasi ni pernah berlaku kepada FJ dan juga member. Sewaktu kalau tak silap FJ, kita orang buat penelusuran jalan seram dekat Gunung Jerai. Okay, member dia ada kata dia ada dengar bunyi macam alat muzik yang lama, tapi FJ cuba untuk dengar betul-betul bunyi tersebut, FJ tak dengar. Cuma dia seorang saja yang dengar, dan beberapa kali lah beliau mendengar bunyi-bunyi yang macam suara dan sebagainya. Tapi bila dia tanya FJ, kau dengar tak suara tu? So FJ tak dengar apa-apa lah. Walaupun FJ waktu tu tengah teliti akan bunyi tersebut, tapi FJ tak dengar apa-apa, dia dengar. Jadi situasi yang dengar tak dengar ni, dia boleh berlaku. Dalam filem tersebut, kalau tak silap ada seorang saja yang dengar bunyi gamelan tu, yang lain tak dengar. Okay, yang lain macam tak ada dengar bunyi apa-apa lah. So dekat situ scene tu adalah logik. Okey. Kemudian poin nombor 2, okey. Poin nombor 2, salah seorang daripada ahli KKN tersebut, waktu dia mula masuk kampung tersebut, dia nampak macam ada satu penampakan, okey, iaitu penampakan makhluk berbulu bermata merah. So pada FJ tengok filem tersebut, pada awal-awal tu FJ terus dalam kepala otak FJ terus expect lah, okey, ni kebiasaan penampakan macam ni ada kalau orang nampak betul-betul dalam realiti hidup kita ni, itu kebiasaannya adalah hantu raya. Okey, dalam mentaliti FJ memang dah macam tu dah.
lah. Tapi bagi orang tak tahu, dia mungkin tak tahu makhluk berbulu ni makhluk apa benda kan. So AJ pun pelik lah kenapa hantu raya ni ikut salah seorang daripada ahli KKN tersebut. So di ending cerita tu nanti dia akan kisahkan lah kenapa ada hantu raya dan sebagainya kan. Yang tu korang akan tahu. Tapi babak macam ada makhluk berbulu tu, bermata merah tu, okay, ini kebiasaannya adalah penampakan hantu raya lah. AJ ada dengar komen waktu AJ tengok wayang tu, ada orang tanya, makhluk berbulu ni apa Bigfoot ke apa kan. So mungkin dia tak faham tentang alam mistik ni. Tapi kalau orang yang tahu lah tentang alam mistik, sebenarnya dia selalu baca kisah-kisah seram, dia ada knowledge tentang ni, dia akan tahu bahawa makhluk berbulu mata merah itu kebiasaannya adalah hantu raya lah. Kemudian poin yang ketiga, okay, dekat dalam cerita tersebut ada dikisahkan tentang kawasan tapak tilas, iaitu kawasan yang dilarang masuk lah. Lebih kurang sempadan lah di antara kampung dan juga kawasan yang mungkin penunggu hutan itu duduk lah. Okay, penduduk yang kita tak nampak tu duduk. So dekat situ, kalau tak silap AJ, dia punya ketua kampung dia larang dorang ni daripada masuk daripada tapak tilas itu, masuk ke kawasan tapak tilas itu. Okay, cumanya ada satu kejadian ini, okay, tentang tapak tilas tu. Okay, kita ulas tentang tapak tilas tu dulu lah. Okay, adakah benda ini ada real ataupun tidak? Dekat Malaysia ni AJ tak pasti akan perkara tersebut. Tapi kalau AJ baca daripada kisah-kisah seram yang ada, memang kalau kita masuk contoh kawasan hutan dan sebagainya, kawasan hiking dan sebagainya, kita tak panggil lah kawasan tapak tilas, tapi mungkin kita akan gelar dia dalam Malaysia ni, kita akan gelar dia macam kawasan bunian dan sebagainya lah. Kalau yang AJ selalu dengar dulu, kisah berkaitan dengan dekat tempat Gunung Ledang tu. Okay, kalau kadang-kadang bila hiking ni, diorang sampai ada satu tempat tu, AJ tak pernah hiking kat Gunung Ledang, so AJ tak tahu. Ni orang cerita lah kan, dia katakan kalau ada sampai satu tempat tu, tiba-tiba korang tengok tempat tu macam bersih sangat. Okay, dalam hutan ni korang hiking dekat atas nak pergi Gunung Ledang tu, lepas tu kawasan tu macam bersih, macam seolah-olah ada orang sapu, macam dibersihkan dan sebagainya. So diorang kata kat situ kena jaga mulut, hati-hati dan sebagainya. Takut-takut tu tempat adalah tempat bunian. Kalau kita melanggar pantang larang ataupun kita over sangat kat situ, mungkin akan mendatangkan gangguan lah. Tu yang AJ dengar daripada kisah orang yang pernah ceritakan pergi ke Gunung Ledang. Tapi AJ sendiri tak tahu AJ pun tak pernah pergi, dan AJ pun tak tahu adakah tempat tersebut dan sebagainya. So AJ kena pergi dululah Gunung Ledang, baru AJ boleh confirmkan akan keadaan betul tak ada tempat yang bila kita pergi tu ada kawasan dia mungkin bersih dan sebagainya. Itu AJ tak pasti. Tapi ini AJ dengar cerita lah. So berkaitan dengan tapak tilas tu, orang kampung tersebut melarang dorang masuk daripada kawasan tapak tilas tersebut. Dan pada awalnya mereka ni akur, okay? Mereka tak masuk pun dekat kawasan tapak tilas tu. Tapi ada satu kejadian yang menyebabkan salah seorang daripada ahli KKN tu, diorang masuk dekat kawasan tapak tilas tersebut lah, sekaligus melanggar pantang larang yang telah ditetapkan oleh penduduk kampung kat situ. Okay, point nombor 4. Ada seorang ni, ahli KKN ni, dia bermimpi. Okay, dia bermimpi ada satu kejadian ni, dia kata macam real mimpi dia tu, dan dia nak selamatkan kawan dia lah. Kawan dia tu waktu tu tengah orang kata dibelit oleh ular. So dekat situ bila dia sampai kat kawasan tersebut, ada seorang macam Tuan Puteri dekat tempat tersebut, dekat air terjun kalau tak silap. Dia kata kalau nak selamatkan kawan dia ni, dengarlah arahan dia dan sebagainya. Okay, disuruh buat ni, buat dan sebagainya. Jadi orang ni ataupun kawan ahli KKN ni, dia nak selamatkan kawan dia tu, dia ikut akan arahan yang diarahkan oleh Tuan Puteri tersebut. So that's why lah yang lelaki ni, dia pergi masuk dekat tapak tilas itu, sebab dia mendapat arahan. Bukan dia saja nak masuk, dia macam alah aku tak percaya kah kau orang kampung ni. Bukan macam tu. Dia mimpi benda yang dia nak selamatkan kawan dia, dan Tuan Puteri tu beritahu kalau kau nak selamatkan kawan kau masuk dekat kawasan tapak tilas tu. Kemudian kau ambil ada satu benda dalam satu rumah tu, kau akan jumpa satu benda lah. AJ tak boleh beritahu lah benda tu benda apa kan. So kau ambil, lepas tu kau bagi dekat kawan kau tu, kawan kau tu akan selamat. So yang lelaki ni dia macam mungkin percaya kepada Tuan Puteri tu, dia pun pergi buat kerja tersebut. So start dari situlah yang gangguan-gangguan itu makin teruk. Kalau korang nak tengok, korang tengok cerita ni lah. Okay, baik. Poin yang seterusnya, poin yang kelima, apabila dia masuk dekat kawasan tapak tilas tu, lelaki ni dia dah mimpi dan sebagainya. Okay, dia jumpa satu benda lah. Okay, benda ni FJ tak boleh beritahu kat korang, korang tengok sendiri filem tersebut. Okay, benda tu dia kena bagi dekat kawan dia yang tadi dia nampak dalam mimpi tu berada dalam keadaan yang macam nak mati lah kan. So dia kena bagi, dia ikut arahan Tuan Puteri tu lah. So dekat sini, adakah mimpi tu adalah logik ke, kejadian ni boleh berlaku ke dan sebagainya. So FJ nak cakap kat korang bahawa benda tu logik. Okay, sebab FJ sendiri pun pernah bermimpi yang macam FJ rasa real sangat mimpi tersebut. FJ ada benda lah yang berlaku
berlaku 2 kali. Okay, dalam hidup je 2 kali je mimpi benda yang macam real, di mana waktu tu macam mana lah, boleh dikatakan berlaku macam pergelutan lah FJ dengan benda. Tapi waktu mimpi tu memang kau akan rasa real dan kau akan tersedar pada tidur, kau rasa macam tercungap-cungap, macam real lah, macam kejadian tu macam benda yang betul. Okay, tak tolak lah kalau dia kata dia mimpi nampak macam real, ada Tuan Puteri suruh dia dan sebagainya. Sebab benda ni kalau dia ada kekuatan, dia boleh masuk dalam mimpi korang lah. Okay, sebab tu FJ tak galakkan korang pergi buat video jalan seram ke, tempat-tempat seram ke, kalau korang tak ada pengetahuan tentang benda-benda macam ni lah, untuk elakkan dan sebagainya. Okay, seterusnya perkara nombor 6. Okay, ada dalam babak scene dalam cerita tersebut di mana dia nampak ada kawan dia ni dekat luar rumah. Okay, mula-mula dia bangun, dia tengok kawan dia tak ada tidur kat sebelah. Dia orang tidur satu katil perempuan tu 3 orang. Dia tengok kawan sebelah tak ada. So bila dia kat luar, dia nampak ada seorang kawan dia tu, dia dalam keadaan macam menari lah, tengah tunduk tengok dia kan. Okay, so bila kejadian tu berlaku, dia pun cubalah nak selamatkan kawan dia ni. Dia macam kawan tu menari macam orang gila lah kat luar rumah ni. Dan daripada scene tersebut, korang tengok suasana kampung dia pun memang rare lah. Dia katakan tak ada tandas, tak ada lampu dan sebagainya. Diorang guna pelita dan sebagainya. So macam agak menakutkan lah kalau kejadian itu berlaku. So bila dia menari-menari dan sebagainya, lepas tu tiba-tiba ada budak lelaki. Dia ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. 3 orang lelaki ni dia keluar rumah. Bila dia tengok kat depan rumah budak perempuan ni, yang perempuan yang tadi yang keluar tu yang sedang menari. Okay, yang sedang menari. Yang kawan dia tadi yang diingat hilang dekat atas katil tu sebenarnya tengah tidur dekat atas katil. Yang kawan dia tadi nak pergi selamatkan kawan dia tu, yang dia menari macam tarian yang lama lah. So benda ni ada tak pernah berlaku? Boleh tak benda ni berlaku dan sebagainya? Kejadian ini memang boleh berlaku. Okay, AJ pernah tengok dengan mata kepala AJ sendiri benda macam ni. So bila AJ tengok filem ni, AJ cakap memang padu lah. Bagi AJ padu lah, pasal AJ ada pengalaman yang lebih kurang macam tu. Tapi bagi orang yang tak ada pengalaman, kata mengarut lah semua kan, ini semua tak betul lah, ni filem saja. Okay, betul, filem tu kadang-kadang AJ tengok dia macam over sangat, dia punya cara dia bawakan cerita tu. Tapi point dia tu betul. Okay, ada menari dan sebagainya, menari sorang-sorang. Itu kejadian ni kalau siapa-siapa ada pengalaman memang akan tahulah. Dan waktu korang yang nak selamatkan kawan korang tengah menari ke, tengah kena rasuk ke, mesti orang-orang yang nak try selamatkan tu ataupun try nak sedarkan kawan dia tu mesti akan rasa meremang ketika itu. Benda ni benda yang real. Okay, baik, jadi kita bagi pada point yang seterusnya, iaitu point yang ke-7. Okay, waktu bila dah jadi kejadian tu dan sebagainya kan, ada seorang kawan dia ni, budak perempuan ni, dia pergi jumpa Tok Penghulu. Okay, waktu tu. Dan pada ketika itu, Tok Penghulu ni ada tetamu dia yang datang, iaitu macam Tok Bomoh lah ataupun Tok Dukun ke apa ke, yang datang bertandang rumah dia. So waktu perempuan ni datang, Tok Bomoh tu tiba-tiba dia dah sediakan air ada 3 tau. Sebelum perempuan tu datang nak pergi dekat tempat rumah penghulu tu, waktu malam tu, dia dah sediakan air ada 3 cawan kopi kalau tak silap. Lepas tu yang penghulu tu tanya kepada Tok Bomoh tu, satu lagi untuk siapa kan. Dia kata nanti ada tetamu yang akan datang lah. So memang betul, tiba-tiba budak perempuan tu datang. So budak perempuan itu pun bertanyakan akan hal tersebut kepada penghulu tu lah, akan kejadian-kejadian yang berlaku, dengar bunyi dan sebagainya, dengar nyanyian dan sebagainya kan. Adakah kampung tersebut angker ataupun kampung tersebut misteri dan sebagainya. Tapi waktu tu Tok Bomoh ni dia suruh perempuan tu minum akan air kopi tersebut lah. Dia bancuh, so dia minum. So bila perempuan tu minum, dia bergantung pada orang tu. Sebab kalau orang tu rasa pahit, tak minum, rasa pahit tak boleh minum. So dalam cerita tersebut dia kata orang tu masih normal lagi. Tapi kalau orang tu suka minum air kopi yang dia buat, air kopi tu pahit, kalau dia minum dia rasa syok, dia rasa manis. So dia kata benda tu bukan orang tu yang minum, tapi ada benda yang minum. Maksudnya orang tu bukanlah diri dia yang sebenar lah. Maksudnya dekat belakang dia ni ada sesuatu. So dia test dengan gunakan air kopi tersebut. Adakah kejadian ini boleh real ataupun tidak? So berdasarkan pengalaman FJ dan sebagainya, FJ tentang air kopi FJ tak pasti. Okay, tentang air kopi FJ tak pasti. Kalau point daripada cerita tu, dia kata kalau orang-orang macam benda ni makhluk yang dah lama kan, dah ancient kan, diorang suka minum air kopi pahit. So orang muda ni dia tak suka kopi tu kan. Kalau orang tua ni dia suka dan sebagainya. So kalau dia suka minum tu, maksudnya bukan diri dia lah. Itu berdasarkan kisah tersebut. Tapi kalaulah korang nak try akan air ni, FJ setuju tak point dalam cerita tu, korang boleh try dengan guna air zam-zam. Itu paling, bagi FJ paling berkesan lah. Okay, kebiasaan orang ni kalau dia ada ilmu sesuatu ataupun dia ada pendamping dan sebagainya, apabila korang sediakan air zam-zam, dia akan bagi tindak balas lah. Whether sama ada dia tak minum air tersebut, ataupun dia akan rasa macam tak sedap, ataupun dia rasa okey. Kebiasaan kalau orang yang rasa okey minum air zam-zam ni, kebiasaan dekat diri
diri dia tak ada gangguan lah. Tapi kalau dia rasa macam dia minum air tersebut rasa tak sedap, rasa payau, rasa pahit-pahit, ataupun dia tak minum langsung, kalau macam ada orang ni, kalau dia tengok air tu kita sediakan dekat atas meja untuk dia khusus, lepas tu dia tak minum, dia tengok je air tersebut, maksudnya dekat dia tu ada sesuatu, dia tak boleh minum. Kalau dia minum dia akan ada kesan lah. Itu air zam-zam. Tapi berdasarkan kisah cerita tersebut, dia bagi air kopi. So FJ point tu FJ rasa make sense lah, maksudnya boleh diuji dengan menggunakan air. Okay, itu benda tu bagi FJ tak ada masalah. So banyak benda dalam cerita ni yang dia point dalam cerita tersebut real lah. Okay, seterusnya point nombor 8. Okay, part ni memang FJ paling rasa macam paling FJ suka lah part ni. Pasal FJ rasa ini adalah macam apa, memang FJ pernah ada pengalaman macam tu. So FJ rasa benda tu adalah real lah kan. Waktu ada kawan dia ni kena rasuk, okay, dia datang dalam bilik perempuan seorang ni, dia tak pasti bilik ke dapur, dia datang tapi bukan diri dia lah. Lepas tu dia cakap dengan perempuan seorang ni, dalam pelakon tersebut yang pakai tudung tu, nama Nur, dia cakap dalam bahasa mungkin dialek Jawa, tapi bagi FJ dia punya bahasa tu klasik. Okay, dia bukan bahasa normal Indonesia yang digunakan, tapi dia guna macam bahasa Jawa tu, bahasa Jawa klasik. Bagi dia berdialog, dia cakap macam jangan ganggu urusan dia dan sebagainya. Lepas tu yang perempuan yang pakai tudung ni, dia macam pelik tau. Dia macam kenapa perempuan ni cakap, dia diam lah. Dia diam dalam babak tu. Kalau tak istilah AJ, dia diam macam dia ketakutan lah. Tapi waktu tu perempuan tu cakap. So bila AJ tengok babak tu kan, AJ memang seriously ada pengalaman yang macam tu. Okay, biar itu ada macam jin ni, dia bercakap dengan FJ guna bahasa Melayu klasik. Maksudnya bahasa Melayu pendekar, bukannya bahasa Melayu yang biasa kita gunakan lah. Dia gunakan bahasa Melayu klasik. Dan FJ susah lah nak tuturkan bahasa Melayu tersebut. Sebab dia kalau baca teks tak ada masalah, tapi kalau FJ nak tuturkan apa yang dia cakap memang agak sukar. Sebabnya bahasa Melayu klasik ni dia berbeza dengan cara percakapan kita lah. Dia macam lebih bahasa Melayu yang macam zaman pendekar dulu. Dia macam tu lah keadaan dia. So bila FJ tengok babak tu, FJ cakap ini sepatutnya FJ tengok cerita ni, FJ jadi shock. Pasal banyak babak-babak dalam tu yang AJ rasa pengalaman AJ pernah alami macam tu. Cumanya dalam filem biasa dia akan tambah-tambah macam-macam lah kan. Tapi dia punya point tu ada. Okay, so AJ kata cerita ni best sebab itulah. Tapi berkaitan dengan benda ni, tak semua orang alami lah. Tak semua orang ada pengalaman dan sebagainya. So kalau orang yang tak ada pengalaman ni, dia tengok cerita ni sekadar cerita sajalah, dan dia mungkin rasa tak seronok dan sebagainya. Tapi bagi orang yang ada pengalaman tentang kisah-kisah mistik dan sebagainya, dia agak shock apabila melihat cerita ni. Okay, seterusnya point nombor 10. Okay, ada dalam babak cerita tersebut, di ending dekat akhir lah, dia katakan bahawa waktu dia mengendap seorang kawan KKN dia ni, dia nampak macam lelaki ni, okay, lepas tu dikelilingi oleh anak ular yang banyak. Okay, ada anak ular dan sebagainya lah. Lepas tu ada ular besar dekat lelaki tersebut lah. So bila di ending akhir cerita tu, yang Tok Dukun tu diceritakan bahawa yang anak ular yang dia nampak tu adalah anak kepada lelaki tersebut bersama dengan jin. Maksudnya lelaki tersebut dia bersama dengan jin, lalu dia dapat anak ular. So point ni MJ pernah baca tau kan kisah seram macam ni. Okay, yang menyatakan bahawa kalau manusia ni dia melakukan hubungan terlarang lah dengan bangsa jin dan sebagainya, dia akan lahirkan anak jin juga. Okay, tapi anak jin tu tak nampak. Yang ini MJ pernah baca lah kisah-kisah yang seram macam ni kan. Tapi itulah, anak dia bukanlah dalam rupa bentuk manusia, tapi dalam rupa bentuk yang di alam gaib lah. Kalau ditengok mungkin anak ular dan sebagainya, ataupun anak betul dan sebagainya. Tapi orang tu tak nampak. Benda ni adalah berlaku, kisah-kisah mistik macam ni memang ada pernah berlaku lah. Ada yang perempuan digauli oleh jin jantan dan sebagainya. So dia mimpi dia mengandung, lepas dia mimpi dia macam menyusukan anak dan sebagainya. Jadi bila tanyakan akan hal tersebut kepada perawat, kebiasaannya perawat akan cakap mungkin ada jin yang telah berhubungan dengan perempuan tersebut dan sampai melahirkan anak. Benda ni IJ pernah baca, tapi tentang kebenaran dia IJ tak pasti. Tapi berkaitan dengan hal tersebut, memang IJ pernah baca lah, orang berhubungan dengan jin dan sebagainya dapat anak. Itu benda yang jarang-jarang berlaku, tapi mungkin ada. Tapi mungkin ada. AJ pun tak pasti. Kalau benda ni langgar Quran Sunnah, maksudnya tak ikut, so korang ikut Quran Sunnah lah. Tapi berdasarkan pembacaan AJ pernah baca kisah tersebut. Tentang kebenaran AJ tak pasti. Okay, point nombor 10. Okay, bila di ending dekat babak-babak akhir ni, dia katakan dia reveal tentang ada awal-awal tu dia tanya kenapa kat kawasan kubur kampung tu ada kain warna hitam. So di ending cerita tersebut diceritakan bahawa
bahawa kenapa ada kain hitam itu adalah disebabkan kerana waktu dulu orang kampung tersebut melakukan ritual penyembahan lah, ataupun ritual orang kata pengorbanan. Okay? Diorang bunuh anak gadis di kampung tersebut untuk dipersembahkan kepada mungkin penunggu ataupun jin dekat tersebut lah. Tapi amalan itu telah diberhentikan. So itu yang nampak kain hitam itu adalah kawasan kubur yang telah dilakukan ritual penyembahan lah. So dekat sini adakah ianya berlaku? AJ tak pasti, sebab di Indonesia ni dia macam-macam dan AJ sendiri pun tak ada pengalaman dekat sana. Cumanya berdasarkan apa yang MJ tahu, benda ni ada dilakukan di setengah tempat di Indonesia. Yang ni MJ dapat poin yang kurang jelas lah sama ada betul atau tidak, tapi MJ pernah dengar ada kadang-kadang diorang buat ritual penyembahan yang macam tu terhadap penunggu dan sebagainya lah. Okay? So bila katakan ada benda yang dibuat sampai ke tahap itu, kebiasaannya jin-jin yang diorang sembah ni ataupun benda-benda yang diorang sembah ni, dia ada kekuatan dia sendiri lah. Maksudnya dia bukannya tahap yang biasa-biasa, yang senang-senang untuk kita singkirkan, untuk kita lawan dan sebagainya. Yang tu kebiasaannya bila ada orang buat penyembahan nyawa dan sebagainya, guna darah manusia dan sebagainya, selalunya yang jin ataupun syaitan yang telah disembah itu ataupun telah dipuja itu, dia ada kekuatan dia yang tersendiri lah. Maksudnya tak semua orang boleh hadap akan hal tersebut. Dan berdasarkan kisah tersebut pun, ending dia korang macam tak puas hati kan, pasal kenapa tak settle kan akan hal tersebut hingga menyebabkan kematian dan sebagainya. So benda tu bagi FG agak logik dengan kisah tersebut, di mana waktu dulu-dulu orang kampung tersebut dia melakukan ritual penyembahan dan sebagainya sampai ke tahap menggunakan darah manusia lah untuk persembahan, tujuan persembahan. So kat situ memang kalau benda-benda yang sampai ke tahap itu memang dia ada kekuatan yang tersendiri lah. Okay? Tapi sekarang ni perkara tersebut dah jarang diamalkan oleh masyarakat sekarang. So korang sangat jarang jumpa. Tapi di Indonesia AJ tak pastilah sama ada benda tu masih berlaku lagi ataupun tidak. Okay, seterusnya poin nombor 11. Okay, dalam kisah tersebut ending dia ada yang meninggal dunia disebabkan kerana melanggar pantang larang yang telah ditetapkan lah. So dekat ni AJ terpaksa bagi tahu tentang ending dia, bagi nak jelaskan adakah benda ini boleh berlaku ataupun tidak. Wallahualam lah, AJ tak pasti benda ni boleh berlaku ataupun tidak. Tapi kalau orang tanya ada tak orang mati disebabkan sihir dan sebagainya, benda itu ada. Bab sihir ada. Tapi bab gangguan ni AJ tak pasti adakah ianya boleh berlaku ataupun tidak, tak pasti. Tapi kalau sihir ni, maksudnya orang kena sihir ni mampu boleh menyebabkan kematian, so tak mustahil kalau orang sesetengah orang ni dia kena ganggu dengan sangat teruk hingga menyebabkan kematian, itu benda itu tak mustahil. Tapi tentang kematian ni AJ rasa lebih baik kita rujuk kepada orang yang lebih pakar lah akan hal tersebut. Adakah benda ni sebenarnya boleh berlaku? Sebenarnya benda ni berlaku atas keizinan Allah SWT lah, tapi atas asbab yang macam tu AJ tak pasti. Adakah benda ni berlaku disebabkan asbab macam tu ataupun sebab macam tu, ataupun benda tu sebenarnya tak boleh berlaku macam tu. Okey, yang ini kena tanya kepada orang yang lebih pakar lah. So seterusnya poin nombor 12. Di akhir cerita tersebut ada ustaz ataupun kiai ni, dia beritahu kat seorang perempuan tu bahawa ada benda yang ikut perempuan ni, yang jaga keturunan perempuan ni. So dia kata kalau rasa berat di bahu itu bermaksud penjaga dia tu sedang berlawan dengan, maksudnya anasir luar lah yang cuba mengganggu keturunan perempuan ni. So perkara tu 100% memang ada dalam masyarakat Melayu kita. Kalau orang ni dia kadang-kadang orang ni dia bukan nak sangat benda tu ataupun dia bukan tahu pun, tapi kadang-kadang family dia yang dulu-dulu, moyang dia ataupun atuk dia ada perjanjian dan sebagainya, benda tu jaga seluruh keturunan dia. Benda ni dia pernah jumpa dan berhadapan lah. So bila dia jaga dan sebagainya, kalau ada maksudnya jin yang nak ganggu dan sebagainya, dia akan berlawan. Maksudnya waktu tu dia akan terkesan lah. Dia akan cakap benda yang kita tak faham dan sebagainya. Tapi kebiasaannya kalau benda tu berlaku, dia akan rasa berat di bahagian bahu, lepas tu dia rasa kepala dia berat dan sebagainya, dia rasa pening. Yang ni bukan orang normal lah. Yang ni bukan orang normal. Kebiasaannya orang-orang macam ni dia kena pergi rawatan lah. Okay, terbaiknya adalah pergi rawatan. Kemudian dia kena buat ruqyahkan diri lah. Maksudnya sentiasa mengamalkan ruqyah sendiri supaya dia tak dikontrol oleh benda-benda macam ni. Yang tu AJ setuju sangat. Poin nombor 12 tadi. Dan akhir sekali, nombor 13, jawapan kepada semua lah, iaitu kenapa ada orang kena rasuk
ketika menonton filem ini. Okay, jadi waktu AJ pergi tengok cerita filem ni dekat panggung wayang, AJ dapati tak adalah mentera-mentera yang dibacakan dalam filem tersebut. Ada orang kata babak tersebut kena potong. So mungkin sebab tu AJ tak dengar lah akan mentera-mentera tersebut. Tapi sepanjang AJ tengok cerita tersebut, AJ tak adalah rasa macam meremang ke, rasa seram ke. Itu tidak ada langsung lah. Cumanya kalau orang yang kena rasuk ketika menonton wayang, ketika melihat cerita ini, AJ sure bahawa orang tersebut dekat dia ada gangguan. Sama ada gangguan yang dia tahu ataupun dia tak tahu, ataupun dia punya pendamping dia. Bila dalam cerita tu dia ada dialog tau. Maksudnya macam jin tu bercakap dengan pendamping yang perempuan. Ada seorang ahli KKN tu, dia ada pendamping dekat dia, ada nenek tua. Dia berdialog waktu tu. So kalaulah orang yang pergi tengok wayang ni dekat diri dia ada pendamping, AJ takut itu yang bila dialog tu yang dia terkesan tu. Maksudnya seolah-olah benda tu bercakap dengan dia punya pendamping. Bukan cakap dalam cerita tu, tapi bila orang tu pergi tengok wayang, dia bawa pendamping dia, dia tak tahu pun dia ada pendamping kan. So benda tu dialog, pendamping dia tu terkesan dengan dialog tersebut. Okay? Dia macam terasa ke, dia ingat dia cakap dengan diri dia ke. So that's why ada orang yang kena rasuk, tapi tak semualah. Dan AJ baca juga komen-komen yang kata kena rasuk ni, kata buat-buat lah, lemah lah, apalah kan. Dia bukan macam tu. Dia benda ni realiti lah. Okay, korang takkan rasa apa yang orang tu rasa bila korang tak berhadapan dengan perkara tersebut. Kita sembang, kita boleh sembang. Okay, kita boleh cerita, kita boleh cakap, kita boleh buat kita ni tak ada apa-apa dan sebagainya. AJ sendiri pun pengalaman hidup AJ memang jarang sangat diganggu, memang susah sangat diganggu, dan AJ pun tak adalah takut sangat dengan perkara-perkara yang macam ni. Tapi bila korang ada pengalaman berhadapan dengan orang yang senang kena ganggu dan sebagainya, persepsi korang akan berubah. Korang akan tertanya, kenapa aku tak kena ganggu, kenapa dia ni kena ganggu. So korang akan study, korang akan cuba dalami, okay? Dan korang akan dapati bahawa benda yang persepsi yang orang kena ganggu ni adalah kebiasaannya betul. Sebab orang kena ganggu ni kebiasaannya dia nampak, dia boleh dengar dan sebagainya. Kalau kita sendirilah, kita boleh dengar sesuatu benda yang kita tak nak dengar. Kadang-kadang kita ternampak benda yang kita tak nak nampak. Korang rasa hidup korang okey ke tak okey? Mesti korang akan rasa lebih berhati-hati, lebih macam lebih takut, lebih rasa seram berbanding dengan orang lain. Pasal korang ni ada kelebihan yang kadang-kadang korang ternampak benda-benda yang macam ni berbanding dengan orang yang tak nampak. So kebiasaannya orang yang komen kata ni semua lemah lah, apalah, kebiasaannya orang yang tak nampak lah kan. Tapi dalam masa sama kita kena respect juga ada orang yang dia memang bukan dia lemah sebenarnya. Dia sebab mungkin perjanjian-perjanjian dulu kala yang dibuat oleh nenek moyang dia dan sebagainya, dan dia sendiri pun tak tahu benda tu turun kepada diri dia dan sebagainya. Dia yang kena tanggung akan perbuatan tersebut. Benda ni pun ada juga. So kita jangan suka-suka buat tuduhan bahawa sikit-sikit orang kena rasuk ni dia orang yang ada benda dan sebagainya kan. Dia adalah orang yang tak semayang dan sebagainya. AJ pernah tanya lah kan orang yang senang kena rasuk ni. AJ tanya dia, kau semayang tak ni kan, apa semua. So dia kata dalam hati dia memang dia nak semayang. Okay, dalam hati dia memang dia teringin nak semayang. Tapi apabila dia nak semayang, dia memang rasa berat sangat. Dan sometimes dia rasa nak marah. Bila dia nak semayang tu, contoh dia nak pergi beribadat kepada Tuhan tu, dia rasa nak marah. Dia rasa macam tak boleh nak semayang. Sometimes bila dia baca bacaan, dia lupa rakaat berapa dan sebagainya. Itu adalah atas faktor gangguan yang diterima lah. So kalau orang yang ada orang macam ni, sebab tu dia cakap kita janganlah suka menghukum terus. Oh, kau ni sebab jadi macam ni sebab tak semayang dan sebagainya. Bukan itu. Kadang-kadang kita kena tanya tu akan kenapa dia jadi macam tu. So kat sini orang yang kena macam tu kebiasaannya, dia kena pergi rawatan dululah supaya melemahkan benda tu, supaya dia dapat kekuatan diri dia balik untuk dia beribadat semula kepada Tuhan dan minta Allah SWT lindungi diri dia lah. Tapi bila korang tanya dulu, korang jangan terus nyatakan bahawa orang macam ni sebab kau ni jadi macam ni sebab kau tak semayang, kau tak ikut Tuhan, kau tak ikut ayat. Bukan, kadang-kadang dia memang mengalami kesukaran yang tak sama cerita. Macam kita orang normal, macam ada gangguan ke apa, kita semayang, settle lah, habis cerita dah apa semua, kita baca Quran, selesai. Tapi orang macam ni, diorang nak baca Quran pun, diorang dengar Quran tu pun diorang akan rasa macam panas, rasa macam nak marah dan sebagainya. Orang-orang yang mengalami gangguan tu kebiasaannya dia akan macam tu lah. Kebiasaannya orang-orang macam ni dia kena pergi rawatan yang lebih mendalam lah. Dia pergi rawat dulu apa semua, melemahkan benda tu, baru dia boleh buat proses rawatan kendiri ataupun ruqyah kendiri. Okay, so sampai ke poin 13 tu, AJ harap apa yang AJ perjelaskan ini jelaslah kenapa ada orang yang kena rasuk ketika menonton cerita KKN Desa Menari ni. AJ, kalau tanya
FJ tak galakkan korang tengok sangat cerita ni kalau korang ada gangguan. Tapi bagi FJ best lah, best dari sudut kalau korang ada ilmu tentang benda-benda macam ni, korang akan faham apa yang babak-babak dalam ni real atau tidak. Tapi mungkin bagi orang yang nak seram, yang dia nak seram lah, dia kata aku nak seram kan, cerita ni bukan untuk orang yang macam tu lah. Sebab dalam babak-babak dalam cerita ni, dia taklah terlampau seram sangat, taklah terlampau over sangat, muka hodoh ke apa ke, tidak lah, biasa-biasa saja lah. Okay, so bergantung pada orang yang macam mana nak tengok cerita ni. So ingat, sampai di sini saja untuk video ulasan tentang filem KKN Desa Penari. Kalau ada info ataupun maklumat yang bercanggah dengan Quran Sunnah yang dia sampaikan, korang tinggalkan, ambillah Quran Sunnah, dan apa-apa hal pun yang berlaku, kita mesti ikut panduan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Okay, sekian sampai di sini saja untuk video pada malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.